Sini. Ya Allah Akbar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله ثم الحمد لله نحمده ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Amma ba'd. Yang saya mulakan Tuan Pengerusi Majlis merangkap Pengerusi Surau, Tuan Penau Jabatan Pasar Surau, Jemaah Muslimin Muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Maka pertama sekali kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana panjang umur lagi kita ni hari ini, alhamdulillah. Berbaki umur dan pada masa yang sama Allah Subhanahu wa taala bagi sihat. Kalau kita umur yang panjang, pada masa yang sama tak sihat, ada yang setengah tu minta mati pun ada. Bahkan ada di antara kita yang Allah uji hebat boleh datang masjid. Ada kuliah yang saya pergi tu, dah bagi tahu ustaz saya ni geris dah tak ada lah, tak boleh buat apa lah. Tapi tuan-tuan berahmati Allah hadir masjid hebat. Bahkan pernah saya berada di Hulu Selangor dulu, Sekincan. Kalau kita tengok dia tu, tulang saja yang jalan. 5 waktu. Tua dah tuan-tuan. 5 kali haji. 2 kali dengan kapal, 3 kali dengan kapal terbang. Handal dia. Umur yang lanjut dah, kalau tak silap saya 70-80 ke atas. Tapi 5 waktu. Dialah Bilal, dia yang iqamat, dia yang imam. Hebat tuan-tuan rahmati Allah. Maka tuan-tuan rahmati Allah, bila kita ni merafakkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mengingatkan kita kembali nikmat yang Allah bagi pada kita ni bukan free. Dalam arti kata, bila Allah bagi nikmat kita, macam itulah hidup kita. Makan, minum, rehat, seronok, lepas tu ulang balik, lepas tu ulang balik. Kalau buat ibadat, semayang, lepas tu balik, lepas tu semayang balik. Hubungan kita dengan Allah ni tak ada. Sebab tu kita katakan, bila kita fikir balik, seperti mana yang disebut oleh seorang tokoh sufi yang mana Allah Subhanahu wa taala mafhum daripada kata-kata dia ni. Allah bagi pada kita ni macam-macam supaya kita ni taat kepada dia. Sehingga disebut menjadi sunnah Allah Subhanahu wa taala seru. Sunnah Allah Subhanahu wa taala ni panggil hamba dia supaya taat dengan cara macam mana tuan-tuan rahmatullah. Allah bagi nikmat, Allah bagi kesenangan, Allah bagi macam-macam kelebihan yang Allah bagi pada kita. Allah bagi pertolongan dengan tujuan kawan tu kembali pada dia. Kembali taat kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan disebut bila Allah Subhanahu wa taala pecah ni tuan-tuan, suara saya ni memang terlebih pagi tadi di Muhriz. Tu pun kena jauh. Mesti dia tangkap kan. Bila Allah bagi nikmat pada dia tidak menyebabkan dia makin taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah bagi ujian pada dia. Ujian ulama tu sebut kesenangan dan kemudaratan. Kadang-kadang Allah nak panggil taat ni, kadang-kadang Allah uji kita dalam keadaan kita
Sakit kadang-kadang senang. Kadang-kadang senang pun ujian. Kita tengok orang yang diberi kekayaan, misal kata contoh, rumah dia, pintu gate dia pun auto. Tuan-tuan rahmati Allah, buka sendiri. Aircon ada. TV besar, nanti Allah tanya, TV besar kenapa? Jawablah, rabun. Contohlah kan, nanti Allah tanya. Tapi kalau ada alasan, tak apa lah, tuan-tuan rahmati Allah. Ini contoh. Tapi payah. Itu yang pernah saya, ada satu kuliah masjid yang saya kuliah ni, alhamdulillah bila pergi, wah, Masya Allah, berubah kapet baru, aircon sekeliling sejuk. Sampai saya tanya, ni berdarah macam mana ni, tak sejuk ke apa? Beku, tuan-tuan rahmati Allah. Tapi bila tanya balik, mana lagi banyak ni je ahli jemaah, tak bertambah. Aircon ada. Kita buat macam tu supaya yang belum datang, sini pun ada aircon, sini sujud pun tenggelam dahi tu kan, nampak telinga je pun tak datang. Sebab tu Allah sebut, innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yawmil akhir. Jadi bila kita memandang nikmat Allah yang kita duk syukur tadi, sepatutnya menambah taat kita kepada Allah. Tapi ada yang melihat nikmat, dia tidak menambah taat kepada Allah. Dia tengok nikmat yang Allah bagi dia. Oh, alhamdulillah, aku semayang cukup, semayang rawatib bagus, malam aku bangun zikir, aku banyak Quran, aku banyak baca. Hebat, alhamdulillah. Tapi tidak menyebabkan makin dekat dengan Allah. Makin kita pandang orang sebelah kita, teruk ni, level bawah daripada aku ni. Kan Allah uji. Sebab tu ulama ajar jangan memandang pada perbuatan ibadah kita tu, nikmat yang Allah bagi tu, tetapi memandang pada taufik. Tuan-tuan yang boleh datang hari ni kan apa? Allah bagi. Siapa yang menyebabkan tuan-tuan boleh berzikir, boleh bangun malam, boleh buat tu, boleh buat ni? Kerana Allah yang izin. Kerana Allah yang jentik hati tuan-tuan untuk buat benda tu. Maka yang sedemikian rupa, maka menambahkan syukur kita kepada Allah. Macam yang sebut tadi, bila tidak mendatangkan taat nikmat yang Allah bagi, maka Allah uji kita. Nak membawa maksud, Allah nak menarik hamba dia supaya taat tau'an wa karha. Taat dengan secara sukarela ataupun secara terpaksa. Tuan-tuan rahmati Allah, bila kita mula nak dekat pada Allah, bila hilang nikmat pada diri kita, tak ada nikmat, masa tu baru kita nak cari Allah. Sebab tu yang ada di surau masjid kebanyakannya umurnya 56 ke atas. Adalah yang setengah tu, yang muda payah, permainan dia banyak, sehat. Kecuali dia kena apa? Cek darah 170 masjid. Kencing manis dia tu, dapat apa, kanser macam kata, jumpa masjid. Sebab nikmat dunia dah tak ada, maka mencari Allah masuk. Tuan-tuan rahmati Allah, apa yang saya cuba nak bagi tahu tuan-tuan sebagai pembukaan ni, jadi ni peluang saya lah. Dalam banyak-banyak dalam daerah Jempol ni, saya selalu lalu kawasan ni. Kalau nak kira daerah Jempol yang saya kuliah sekarang ni, hampir semua lah tuan-tuan rahmati Allah. Sini Batu Kikir pun, sekarang saya duduk Batu Kikir, kalau boleh saya tak nak kuliah lah, nak pergi semayang je, seronok jadi makmum ni. Tuan-tuan yang duduk depan ni, ingat seronok ke? Ingat best kan? Setengah, ingat yang duduk setengah tu nak dipanggil alim ke apa, tak ada. Neraka dulu tuan-tuan rahmati Allah, tak kena cara. Ingat seronok, jangan simpan cita-cita nak jadi alim nak duduk depan. Maka saya tak menetap sebagai alim, tugas saya dakwah saja tuan-tuan rahmati Allah. Seronok boleh jumpa tuan-tuan ni lah, ukhuwah. Jadi tujuan kita masuk dalam majlis ilmu ni tuan-tuan, supaya keluar nanti menambah takut kita kepada Allah, syukur kita pada Allah, Allah bagi peluang sampai kita. Sebab tu amalan kita ni dikira penyudah dia. Innamal a'malu bil khawatim.
Penamat kita tu, kalau kita buat ibarat dalam pertandingan lumba lari, pecut awal, pun yang pancit satu hal, yang berguling satu hal, yang tak sampai terus pun ada. Yang sampai insya-Allah istiqamah. Slow. Ya lambat sangat tak boleh juga, orang dah balik dah semua. Slow sangat. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebab Nabi sebut, Nabi suka yang macam ma'adwamuha wa inqal. Berterusan walaupun sikit. Tak apa. Kemudian ditambah-tambah. Kita duduk dalam majlis ilmu ni, kita nak ubah view kita, pandangan kita pada agama. Tu tujuan dia, tuan-tuan belajar fiqh, tuan-tuan belajar akidah, tuan-tuan belajar tuan-tuan belajar, supaya memandang agama pada sudut pandang yang betul. Last sekali pandangan kita, Allah ni hebat, cantik susunan dia. Tuan-tuan belajar fiqh, Masya Allah, hebat Allah susun daripada sekecil perkara sehinggalah sebesar perkara dibandingkan dengan ajaran yang lain, sehingga kita bangga. Allahu Akbar, nasib baik ada iman dan Islam kita. Sebab tu disebutkan ada satu kata-kata daripada Allahumma salli ala Muhammad. Kata-kata ulama lah kita buat kesimpulan. Nak diceritakan apa yang dirasakan oleh orang mukmin ni, apabila dia beribadah, dia rasa seronok, dia merasakan dekat dengan Allah, dia merasa syurga di hadapan dia, dia rasa jauh daripada neraka, kemewahan dia cukup, kemiskinan yang tidak memberikan kemudaratan kepada dia. Sehingga kalaulah diketahui oleh mereka yang musyrikin, yang tidak ada iman tersebut, nikmat yang ada pada orang beriman tu, dia nak belah dada, nak ambil, nak rasa. Contoh, ada di antara tuan-tuan ni semayang sonok kan, bila berdoa rasa Allah dengar, bila semayang tu rasa dekat, tenang je. Ada di antara kita semayang tak ada rasa, baru semayang zuhur dah asar, baru je semayang asar nak maghrib, baca Quran satu muka pun tak sampai, 3 ayat tu dah nampak tabur dah, mengantuk tu kan. Semayang sikit rasa penat, macam kata. Bila malam, sedap tidur. Tetapi mereka yang iman dia, ada manis iman dia, seronok tuan-tuan dirahmati Allah. Sebab tu bila kita tengok sahabat, bila dia nak semayang, keadaan dia macam mana, biru muka. Kita semayang ni macam mana tuan-tuan, relax ya, tak ada rasa. Kalau setengah yang rasa dia alim lagi ya, pakaian dia dipakai dengan pakaian yang hebat, diberikan kelebihan oleh Allah sikit pada dia. Dia tengok orang lain tu tinggi, halus dalam diri dia, memandang yang lain lebih rendah daripada dia. Takbir dia tu dah tak ada rasa. Kita sekarang ni kalau kita nak cek balik, bila kita berdoa tuan-tuan rahmati Allah, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Kita nak minta Allah ni masuk syurga dengan apa? Redha. Tuan-tuan jangan ingat masuk syurga tu dengan amalan. Aku ni Allah, aku ni dah semayang 70 tahun aku tak tinggal, 50 tahun aku solat berjemaah. Tuan-tuan dirahmati Allah, dia bagi tahu Allah macam tu, maka satu pun Allah tak kira, tidak ada nilai di sisi Allah. Kerana masuk syurga adalah kerana redha Allah. Radiyallahu an radiyallahu an wa radu an. Tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka syukur ini adalah tujuan dia akhir kita melakukan ketaatan kepada Allah tu. Sebab apa? Kita ni dah nampak dah Allah bagi macam-macam supaya berlaku taat. Baik hati, baik dari segi lisan maupun dari segi perbuatan, semua sekali nak buat. Kerana hujung nanti kita akan dapat report card kita.
Masing-masing ada report card yang ditulis oleh malaikat yang tidak pernah ada cuti. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tak ada cuti malaikat ni. Maka kerja dia catat sehingga sekocik-kocik perkara pun. Kan kita famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran. Sebesar zarah pun Allah kira. Walaupun Allah Maha mengetahui, tetapi menunjukkan kebesaran Allah, catat dia malaikat. Walaupun Allah itu Maha mengetahui kebesaran. Macam orang besar sekarang ni, siapa yang bawa kereta? Driver lah. Dia pandai bawa kereta lah? Pandai. Tanda kebesaran lah itu. Ada malaikat itu. Sebab tu yang kita duk buat ibadah, duk buat baik ni tuan-tuan rahmat Allah. Kita duk tahan diri daripada buat benda maksiat, benda yang tak baik. Kenapa? Besok tu Allah sebut rakam keadaan mereka yang menyesal ni macam mana. Tuan-tuan rahmat Allah. Mula-mula alam, sebelum kita nak masuk alam barzah tu tuan-tuan, apa yang kita minta kalau jenis yang menyesal ni? Masa hidup tak ambil pengajaran. Tuan-tuan masuk banyak kuliah, yang tak datang kuliah satu hal, yang tak nak tambah ilmu, misal kata macam tu, pemahaman. Yang datang tak nak ambil ibrah, maka besok nanti menyesal dia tu sebelum masuk dalam kubur lagi. Masa Allah nak tarik nyawa tu lagi, minta dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, laula akhartani ila ajalin qarib. Minta pada Allah supaya apa? Tangguh kejap. Kejap je. Bukan lama. Nak ambil nyawa, tunggu kejap. Tempoh masa minta dianjak kejap. Nak buat apa? Fa asaddaka wa akum minas salihin. Nak buat apa? Infak, sedekah dan beramal saleh. Nak buat sekejap tu, dapat sembahyang pun cukup lah. Supaya akhir kita tu dengan husnul khatimah. Penyudah yang baik tu kan ada yang sangat bila nak meninggal, nak kena hukum bunuh kan. Mandatory, dia suruh buat apa? Sekurang-kurangnya sembahyanglah 2 rakaat dulu. Penyudahnya sebelum tu sembahyang. Tapi kalau Allah mentakdirkan kita kematian yang baik, masa sembahyang ditentukan keadaan kita ambil akhir, habis hayat kita. Kan ada yang di Kelantan kan baru. Saya orang Kelantan. Bila habis nyawa, selepas selesai memberikan khutbah, mengimamkan solat Jumaat, rawatib, bagi salam, bam. Cantik dan rahmati Allah. Tuan-tuan jangan minta nak meninggal atas katil. Ui, sedap atas katil dah tak payah guru. Atas katil saya suruh kena pula, tilam pun tinggi, saya kata macam tu. Jangan. Lagi teruk, misal kata ada rewang-rewang, ada masak-masak, ada karaoke. Lagu saya satu, Allah tarik masa tu. Pam, Allah tarik macam tu. Penyudah yang tak baik. Sebab tu nak kena jaga sampai akhir. Tuan-tuan rahmati Allah. Itu kita buat supaya berlaku taat, supaya kita tak ada keadaan tak bersedia. Dan yang kita tengok, mereka yang bila depan dia neraka ni, tak macam mana tuan-tuan? Wa wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfiqin mimma fihi. Bila mana dibentangkan kitab amalan, besok kita ni akan dapat kitab amalan kita sendiri. Semua kita ni akan dapat tulisan amalan kita ni, sama ada belah kanan ke belah kiri. Tuan-tuan nak belah kanan ke kiri? Tengah-tengah. Tak ada. Besok bila dah tu amalan tak berapa cukup, neraka tak dapat, syurga tak dapat, tengah-tengah ialah buka kemah. Tak ada. Wa hadainahu najdain. Buat 2 pilihan tadi.
Jadi yang kita ada sekarang ni keadaan kita beramal dengan amalan ahli syurga ke neraka. Syurga bukan wajib Allah bagi. Sebab tu redha, kalau Allah redha Allah bagi. Mana sekurang-kurangnya kita beramal dengan amalan ahli syurga, mudah-mudahan Allah redha. Tu kaedah dia. Bukan kita kata aku dah amalan ni syurga lah. Sebab tu Nabi larang. Syurga tu kawan tu bila ada sebut Nabi halang. Baik kawan tu tu, syurga tu. Kalau kita doa lain. Syurga. Siapa kau kata syurga? Tetapi beramal dengan amalan ahli syurga, insya-Allah Allah bagi. Macam tu yang kita nak. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah. Ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan. Dalam pada kitab tu, pada suratan amalan tu, kecil ke besar ke Allah tulis semua sekali. Illa ahsa. Semua sekali Allah Subhanahu wa taala tulis. Hebat. Tak ada yang kita boleh rasuah malaikat. Shift malaikat bertukar buat maksiat kejap. Tak ada. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah, ringkas dia sebagai permulaan untuk kita kongsi sikit hari ni. Sebab ada peluang saya jumpa dengan tuan-tuan malam ni. Marilah sama-sama kita dengan nikmat yang Allah bagi, sihat lagi dengan kita. Bila Allah nak bagi kejap je. Macam saya ada sahabat saya tu, Allah bagi satu je, salur darah dia meletup. Satu ke? Salur darah kita ni berapa banyak tuan-tuan? Yang kita dah rasa hebat, kita ni ilmu banyak, duit banyak, orang sanjung kita, orang hormat kita, kita rasa hebat ni. Kita boleh kawal tak diri kita? Makan ubat ke apa-apa, tak boleh kawal ni kan. Saya pernah ada anak yang meninggal dalam kandungan. Saya ada anak istimewa, Allah uji. Saya ada anak yang meninggal 7 bulan dalam kandungan. Sebab dia apa yang dalam kandungan tu? Sebab tali pusat dia runcing sikit je. Tu saja sebabnya. Bila Allah nak bagi jadi-jadi ya, tak jaga ke? Jaga. Bila kena macam tu, barulah kita faham. La haula wala quwwata illa billah. Pernah saya kuliah sekali, saya sebut kongsi tentang wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib ila akhiril ayat. Datang seorang ustaz, saya cukup yakin dengan ayat ni. Pada satu Ramadan, tiap-tiap hari, kebetulan dia jadi Bilal, dia jadi imam. Sebulan tu dia duk baca ayat tu je. Dengan keyakinan dia Allah bantu. Dia ada hutang dia 2 juta. Dia baca ayat tu dengan yakin, tuan-tuan, Allah bagi kurnia pada dia atas dunia, tiba-tiba dapat surat lepas 2 juta. Masya Allah. Nak cerita apa? Nak cerita bila kita yakin dengan pemberian Allah, bila Allah buktikan keyakinan kita tersebut, iman kita level dia lebih daripada orang lain. Kita sekarang ni agak-agak ya. Takut neraka. Tuan-tuan takut betul ke? Kalau nak banding api dapur dekat rumah, rasa takut yang tu lagi. Betul tak? Neraka takut. Tapi kalau letak api depan kita nak masuk dalam tu? Tak nak. Lukis. Ni api neraka, besok kau minta kau masuk ni. Ni api. Kau nak masuk yang mana satu? Tak apalah, ini dulu lah. Ini nampak? Mana api macam ada contoh. Masya Allah. Iman kita kan. Sebab tu, selagi mana belum diuji, belum terbukti keimanan kita. Teruskan istiqamah untuk berbuat kebaikan. Baik, tuan-tuan rahmati Allah. Jadi mudah-mudahan sama-samalah kita supaya beramal sampailah ke akhir nanti. Semua sekali lah boleh pimpin tangan masuk syurga. Itu yang pertama lah saya nak sampaikan. Yang kedua, kita nak bincang, saya nak kongsi sikit. Kita ni sebagai seorang hamba kena ada adab dengan Allah. Nak beradab dengan Allah supaya kita ni dapat kebaikan. Dapat kebaikan yang sepatutnya Allah nak bagi pada kita. Macam tuan-tuan pergi ke masjid misalnya macam tu kan. Ada adab kan? Supaya apa? Supaya segala kebaikan yang Allah nak bagi dapat. Bila kita pergi ke masjid tu, sebab tu mula-mula nak melangkah doa ada kan. Allahumma ftahli
abwaab rahmatik, doa. Kita baca doa. Bahkan Nabi ajar siapa yang nak dapat kesempurnaan bagi mereka yang berjemaah ni, antara satu riwayat Nabi sebut daripada rumah lagi kita berwuduk, dan Nabi sebut fa-ahsanal wuduk, sempurnakan wuduk. Tuan-tuan janganlah suka-suka datang ambil wuduk dekat surau je, ambil wuduk dekat rumah tu sunnah tu. Sebab tu kita kata masa PKP tu bagus sunnah tu, berwuduk daripada rumah. Ni sengaja datang ambil gang, ambil wuduk, ambillah sunnah daripada rumah lagi, sempurna dekat tu. Lepas tu tak ada niat lain Nabi kata melainkan nak pergi masjid. Ada setengah kita ambil wuduk awal, singgah dulu ngetih ke apa tu kan, luput. Tak ada niat lain, pergi masjid terus. Bila berbuat demikian tengah jalan tu lagi, Allah bagi apa? Allah setiap langkah setiap langkah dia Allah angkat darjat, Allah ampun dosa. Cuba tuan-tuan kira. Kan ada yang setengah tu kan jam yang ada boleh check step macam tuan-tuan dia kan. Mahal tu kan. Dia boleh check berapa banyak kita jalan. Nanti tuan-tuan dah ada beli jam murah pun. Dia boleh check tu kan. Jadi tuan-tuan bermula daripada turun rumah tu tengok berapa langkah ada. Berapa langkah. Tapi kalau yang melangkah datang masjid tak sampai-sampai sebab jauh. Naiklah motor tu. Tapi Allah kira ada juga, jangan bimbang kiraan Allah. Tapi nak cerita kiraan asas dia macam tu. Bila pula duduk dalam majlis, bila datang masjid, datang surau, kemudian tidak beranjak selepas mayang tu sehingga kita selesaikan beberapa perkara, yang kemudiannya kita duduk pula menunggu waktu yang seterusnya yang Allah nak bagi banyak. Di samping adab-adab yang banyak kerana Allah nak bagi. Cuma yang saya nak kongsi ni, adab kita direct dengan Allah. Kita ni nak macam-macam dengan Allah, adab tak ada. Macam tuan-tuan ada anak kan, tuan-tuan ada duit, yang dia nak daripada kita, nak pergi beli jajan kau, nak pergi sekolah kau, tiba-tiba dia panggil, "Oi Tahir, aku nak duit." Panggil nama ayah. Ayah panggil nama macam tu. Kita bagi duit ke kita bagi penambah? Bagi. Nah, kau nak sangat kan, dia kata macam tu. Adab tak ada, tak bagi. Macam kita dengan Allah nak, kalau berdoa misalnya kata macam tu, tak ada sebut nama Allah. Nak syurga? Tak nak neraka. Amin. Jadi kita belajar paling kurang baca macam mana? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bacalah aku bahasa Melayu tak apa nah. Ya Allah, kurniakanlah aku syurga. Berbanding kadang-kadang kita dah baca Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Apa yang baca tu? Tak. 30 tahun duk baca tu tak faham. Macam tuan-tuan sekarang saya nak tanya tuan-tuan semayang, umur 50, umur 60, berapa banyak yang tuan-tuan faham baca dalam semayang tu? Nak jawab macam mana? Allah tanya, umur yang aku bagi selama ni buat apa? Makan. Apa perlu? Sah dan. Sebab tu kita nak kena belajar adab. Adab lah, tuan-tuan rahmati Allah. Jadi saya nak kongsi tuan-tuan satu tulisan daripada Syekh Abu Bakar Al-Jazairi ni. Dia tulis yang pertama, kenapa kita nak kena beradab? Kenapa kita nak kena beradab? Jadi kita nak beradab dengan Allah. Dan kenapa, apa sebab kita ni, macam mana, apa perkara hujah yang perlu ada dalam diri kita yang mendorong kita ni supaya beradab? Tuan-tuan datang semayang, contohlah contoh sebelum saya kongsi ni. Beradab dengan Allah dengan di masjid dengan surau lain. Dekat rumah tuan-tuan semayang pakai singlet ya.
Kain yang dekat rumah tuan-tuan guna semayang tu berapa minggu dah tak basuh kan. Kadang pakai songkok tu kan keruh pun. Tapi bila datang surau, datang masjid, cantik, wangi. Jadi Tuhan dia kat rumah lain kot. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, jangan marah, saya memang macam ni. Kadang-kadang orang dia kata jauh sikit mic. Kalau mic tak jadi, lagi kuat suara saya, lagi macam marah. Ada satu Korea tu datang, Ustaz marah ke tak? Mic tu dia tak kuat tangkap, jadi saya suara tinggi sebab saya muda lagi. Kalau saya berumur mungkin perlahan kot. 41 umur saya. Tapi 41 pun macam budak lagi kan. Tu yang kadang pergi yang setengah tu, tengok budak mana datang. Allah Akbar. Jadi yang pertama sekali, tuan-tuan rahmati Allah, penulis ini Syekh Abu Bakar yang dia kongsi apa yang menyebabkan yang sepatutnya kita ni rasa nak kena beradab dengan Allah. Pertama, kita nak kena rasa Allah ni telah bagi banyak nikmat pada kita. Banyak nikmat yang Allah bagi pada kita. Mulai dari saat kejadian benih dalam rahim ibunya, hinggalah dia kembali menemui Tuhannya tu. Cuba tuan-tuan kira. Daripada tuan-tuan ibu bapa tuan-tuan bersama lagi, saya nak kata situ lagi. Benih situ lagi. Sebab tu dalam Islam kena ada pemilihan pasangan yang betul. Daripada situ lagi Allah menentukan perjalanan hidup kita. Kalau kita tak lepas satu sperma tu, nak cerita ni, yang rasa hebat sangat tu, yang duk tengok orang sebelah mata tu, yang bersalam dengan orang tu macam tu je. Saya pernah jumpa, sampai sudah saya tak pergi dekat dia. Kadang-kadang orang yang angkuh kena balas saja tu. Sebab dia ada pangkat dan orang salam macam ni. Tangan kanan lah. Angkuh dan rahmatullah. Tapi saya nak cerita tu dah. Kita masa sperma tu, kalau dalam banyak ribuan, jutaan yang nak pergi pada tempat tujuan dia tu, kalau Allah tak pilih kita, tak ada kita sini. Semua dalam ilmu Allah. Situ lagi gagal kita. Tak ada rasa kita nak rasa seronok dunia walaupun fana, kita katakan. Tak ada apa benda. Tapi seronok tak dunia? Seronok. Sampai kita sekarang ni tak nak tinggalkan dunia. Saya nak tanya, siapa sekarang ni kalau nak mati, dia kata, sekarang saya nak mati juga. Tak ramai tuan-tuan. Tapi mungkin ada. Kita buat bancian dah. Siapa yang tuan-tuan nak minta sekarang ni supaya Allah makbul mati sekarang? Angkat tangan. Saya sendiri tak angkat. Tapi ada tuan-tuan. Sebab apa? Selesai semua. Hujah dia selesai. Sekurang-kurangnya dia dah buat. Tinggal Allah proceed saja. Contoh dalam kubur dia sedia apa? Lawyer dia dah ada. Suratul Maut. Kita persediaan kita apa? Berita jam 10. Suratul Maut tak ada. Sebab tu bila meninggal, bila kita duduk dalam kubur, saudara mara kita semua dah balik. Semua sekali yang sayang, yang menangis semua sekali dah balik. Tak ada yang teman kita lagi dah. Kalau yang ada teman tak balik pun, dia duduk situ dah, tak boleh nak bantu apa dah. Bila datang azab kerana kita ni adalah seorang pendosa, misal kata contoh ada benda yang kita tak lepas, yang tu penyelamat kita. Jangan kau usik. Masa hidup dia amal aku ni, baca dia. Dengan izin Allah, selamat dia. Ada amalan dia. Semayang dia bagus. Jemaah dia bagus. Urus harta dengan baik. Dan sebagainya. Tuan-tuan rahmati Allah SWT. Beramal dengan adanya sesuatu yang dia nak bentang depan Allah. Maka mereka yang hebat sebegini, bila nak meninggal, bila-bila masa.
Tapi kita tengok mereka yang hebat dulu, mujtahid ke, wali Allah, kadang-kadang bila duduk dalam keadaan nak meninggal hujung-hujung tu boleh bagi fatwa lagi masa tu. Kita nak meninggal ni, kalau kita yang biasa, Allah duk fikir bini baru je kahwin, abang Tesla. Baru je akad nikah, aduh dah nak meninggal, kita kata dengan tak sompek nak rasa, dia kata dia. Macam tu. Duit banyak, baru je ESB dividen, tabung haji baru bagi. Tak fikir kata dia. Ui, payah juga halus benda tu. Teguran untuk saya juga. Saya cakap untuk saya sendiri lah. Tuan-tuan baik insya-Allah. Untuk saya lah. Dia dah ada. Jadi tu kalau masa kita 5 minit lagi dah tuan-tuan rahmatullah. Tu masa kita berada pada rahim kita. Bila berada pada rahim, sehinggalah kita ni dilahirkan oleh mak ayah kita tu. Bermula daripada kita menangis, kerja menangis. Allah bagi ilmu, tangkap mulut mak ayah, belajar bahasa, belajar meniaga, belajar merangkak, belajar bangun, belajar berlari, sampailah berani menentang Allah Subhanahu wa taala. Anak kita dulu kan yang kecil-kecil je kan. Anak dulu kita kecil, kita didik, dia kita sayang, dia kita bagi tu. Lah sekarang ini boleh melawan, tak setuju dengan pandangan kita kan. Tak nak tak ayah, tak baik tak nak, tak cantik lah. Dulu dia dengar ya. Allah bagi pada manusia. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah, bila kita ni faham benda ni, nikmat yang Allah bagi banyak pada kita, sehingga kita sekarang ni orang kenal, orang hormat. Macam mana susah pun kita hidup, Allah bagi hidup. Kalau sekarang kita kata tak ada nikmat lah, Allah kata matilah kau. Jangan. Tak apalah, janji hidup. Roti nak hidup. Bila Allah bagi hidup, macam mana keadaan? Syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Sabar. Sebab tu kunci bagi kehidupan yang baik kita ni macam mana? Qanaah. Merasa cukup. Itulah yang menyelamatkan hidup kita atas dunia. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, tu yang pertama. Bila kita merasakan Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak nikmat pada kita, sehingga kita beradab dengan Allah, beradab perlakuan dia banyaklah. Macam kita berdoa tadi, bila kita nak berbuat maksiat, kita merasa Allah melihat, hadir dalam kehidupan kita, mencari jalan menyempurnakan ibadah kita. Macam Nabi, akhlak yang baik ada, menyempurnakan akhlak tu, liutammima makarimah, menyempurnakan akhlak tu. Akhlak yang baik disempurnakan lagi. Tu Nabi. Macam mana Nabi berbuat baik, Nabi ajar lagi depan tu. Berbuat baik tu macam mana lagi? Tu Nabi ajar pada kita, umat kita, umat Nabi SAW. Oleh itu dia sentiasa mensyukuri Allah atas nikmat tersebut dengan bertahmid, memuji Allah melalui lidahnya dengan selayak pujian, dan melalui anggota badannya kerana dapat digunakan bagi mentaati Allah Subhanahu wa taala. Beberapa dalil yang saya nak kongsi dengan tuan-tuan sebagai rumusan untuk apa yang saya nak sampai. Kenapa kita nak beradab pada Allah, satu saja yang saya petik hari ini. Kenapa kita nak beradab dengan Allah sehingga kita berlaku taat yang kita duk buat hari-hari. Tuan-tuan sembahyang, tuan-tuan jaga diri, tuan-tuan tutup aurat, tuan-tuan jaga mulut, semua sekali. Kenapa? Allah dah bagi banyak nikmat. Walaupun kalau kita tak berbuat taat, tak rugi pun Allah, kita yang rugi. Maka pertama Allah Subhanahu wa taala sebut supaya ingat mereka yang rasa angkuh. Wa ma bikum min ni'matin famina Allah. Apa segala nikmat yang ada pada kita sekarang ni, semua, hatta kita duduk berdiri atas dua kaki kita pun, atas kudrat yang Allah Subhanahu wa taala bagi. Semualah tuan-tuan. Hatta kita nak menggerakkan lidah. Tuan-tuan tengok orang yang seruk macam mana tu kan. Allah bagi dia masalah saraf pada kita. Contoh,
Macam mana kita usaha nak bercakap, Allah tak bagi. Kalau hebat sangat kena stroke, angkatlah boleh. Jadi hebat tak ada lah. Semua daripada Allah. Duit yang kita ada ni, kita duk bagi pada orang, misal kata Allah bagi. Selalu kita bagi, syukur kita kerana Allah bagi kita kemudahan, kekayaan untuk kita berbuat taat tadi, sedekah. Jangan tengok banyak bagi, alhamdulillah boleh. Sebab bila yang sedemikian rupa, kadang-kadang benda tu tidak kembali kepada Allah, kembali pada diri kita. Last sekali riak. Itu. Lagi, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Sekiranya kamu nak kira berapa banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala pada kamu ni, la tuhsuha. Tak boleh nak kira. Cuba tengok berapa banyak boleh kira. Tak payah kira yang lain atas diri kita ni, tuan-tuan rahmati Allah. Satu bahagian tubuh kita tak berfungsi, tak boleh tidur. Contoh gigi tu, siapa yang pernah sakit gigi kan? Allahu Akbar. Tapi saya tak pernah rasa lagi. Atas pengalaman sahabat, pergi dekat klinik, nak cabut gigi tu kan, gigi kanan, last kali tak tercabut. Yang sakit semua benda tak jadi. Sebab apa? Sebatan gigi je Allah tarik nikmat tu. Jadi yang ada yang setengah tu, wah, hebat, boleh semayang lah apa semua sekali. Kalau Allah bagi sakit kepala sikit, khusyuk kita dah kurang dah. Jadi tuan-tuan masa sihat buat amal lah. Semua sekali lah di antara kita ni lah yang ada malam ni. Dan yang terakhir, tuan-tuan merahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala sebut dalam suratul Baqarah, fazkuruni azkurukum washkuruli wala takfurun. Bila kita ni faham Allah dah bagi banyak nikmat pada diri kita, sehingga tidak ada pun yang ada pada diri kita ni melainkan semuanya datang daripada Allah, maka sewajarnya kita ingat, taat dan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bila tuan-tuan sebut alhamdulillah, 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 ingatlah nikmat banyak mana yang tuan-tuan ada. Tak adalah kita jadi tu kan tasbih beribu-ribu, berpuluh ribu, beratus ribu, faham tak ada, connection tak ada. Tu yang dah lah sebutan salah. Subhanallah, 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 milah mana? Sebab nak cepat kan ni, saya kata milah, tak ada. Perlahan tu tak apa lah, janji kita faham lah itu. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, Allah suruh sekiranya kita ingat akan Allah, ingat pada akal kita, pada hati kita, pada lisan kita, pada perbuatan kita, maka Allah ingat kita. Allah ingat kita ni macam mana? Allah bagi rahmat lah, Allah bagi hidayah lah pada kita, Allah bagi taufik lah pada kita, Allah bagi macam-macam kebaikan untuk kita lebih baik, lebih baik, lebih baik, lebih baik. Tu jalan dia. Washkuruli wala takfurun. Allah kata bersyukurlah pada aku, sebab memang banyaklah kita ni macam kita tengok semut tu kan, pijak bila-bila kan. Kita ni bahkan dengan Allah lebih lagi pada tu. Wala takfurun. Jangan kita kufur pada Allah, maknanya kita gunakan ketaatan, nikmat yang Allah bagi tu bukan pada jalan Allah, bukan pada maksud Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi kalau bagian harta macam tu, bila lepas mayang melompat balik rumah. Kenapa Nabi teringat ada harta yang belum dibahagikan? Bimbang. Kita balik rumah tengok, nasib baik, ada lagi jongkong. Jangan beza kan kita kan, Nabi je lain. Walaupun kita tak dapat ikut 100%, kita berusaha ke atas lah. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, kita berhenti setakat tu. Seronoklah jumpa dengan tuan-tuan kali ni. Mudah-mudahan sedikit yang saya kongsi dengan tuan-tuan, yang paling penting, apa jua majlis ilmu, menambah takwa kita kepada Allah
Subhanahu wa ta'ala. Jangan tuan-tuan, saya ni selalu pesan kepada jemaah yang saya kuliah lah, balik kena ada perubahan yang lebih baik. Kadang-kadang yang siapa-siapa yang menceramah kuliah kadang kita tahu dah benda tu, kena pula pengkuliah lama dekat situ dan tu ulang benda sama. Kita dah tahu kan, nak marah dia cikgu, dia guru tu kan, dongak angguk. Kadang-kadang keberkatan tu bila kita hormat pada dia, datang hadir pada hati kita sehingga kita berbuat taat lebih daripada biasa. Tu kita. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, balik tu menyebabkan kita ada perubahan lah. Contoh tuan-tuan belajar tentang wuduk, misalnya kata contoh, balik tuan-tuan sempurnakan. Tapi kalau zahir wuduk saja, tak ada pemahaman dari segi ilmu hati dia, seperti mana Nabi ajar, kosong lah. Nabi ajar macam mana? Setiap daripada air yang jatuh, basuhan wuduk tadi, maka jatuh juga dosa, tuan-tuan. Maka tak ada lah yang ambil wuduk tu macam iklan pencuci muka, bang bang tu kan, satu triptik. Kalau air kuat boleh tak tuan-tuan? Tak boleh, kita jadi cepat. Kalau air perlahan, boleh lah kita gosok. Kalau tuan-tuan rasa tak ada dosa kan, alhamdulillah aku hari ni tak ada dosa. Macam tu lah tuan-tuan rahmatullah. Jadi yang baik tuan-tuan ambil lah, yang salah yang tak betul yang terguris hati itu saya minta maaf lah tuan-tuan rahmati Allah. Hakikatnya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul qawli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi washabbihi ajma'in. Allahumma arham jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suma, wa la taj'al lahum fina wala ma'ana wala matrudan wala mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillah. Qabalullah. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz atas perkongsian pertama pada malam ini. InsyaAllah jika kembali lagi kita akan bertemu lagi insyaAllah. Jadi kita solat dan solat kita bisa pertemuan sedikit pada insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.